Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah bertamu Allah di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang kita dapat berada di rumah Allah pada hari ini. Izinkan saya mengambil masa sedikit di samping para jemaah berzikir, membaca Al-Quran, dan saya memohon untuk laluan untuk majlis ilmu supaya InsyaAllah dengan ini, dengan tazkirah yang ringkas ini, semoga itu beri manfaat kepada diri saya dan para jemaah semua. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak surau kerana mengadakan pertama kali sebagai tazkirah sebelum solat Jumaat. Tetamu Allah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'id dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera untuk menunaikan solat. Wazarul baik, dan tinggalkan segala jual beli. Zalikum, itu adalah khairul lakum, adalah lebih baik in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui kelebihannya. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita berjaya dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala menerima seruan Allah Subhanahu wa taala berada di rumah Allah, tempat yang paling mulia di dunia ini adalah baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah, termasuklah surau ini. Jadi alhamdulillah kita telah meninggalkan segala urusan-urusan perniagaan, urusan-urusan lain, urusan-urusan keluarga, urusan peribadi, dan datang ke rumah Allah ini hanya semata-mata untuk munajat, untuk bertemu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat sebentar lagi. Jadi sebelum itu, insya-Allah dalam masa yang singkat ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana pengurusan solat sebenarnya. Pengurusan solat. Kita tahu solat ini ada 5 waktu, dan bagaimana kita nak menguruskan solat ini supaya solat itu dapat dilaksanakan dengan baiknya. Dan kita tahu bahawasanya amalan seseorang ini, kita nak amalan sebelum kita wida', sebelum kita mengakhiri hidup kita adalah kita menunaikan sesuatu amalan yang baik. Maka bagaimana kita nak tinggalkan solat ini? Contohnya kalau solat ini, solat Jumaat ini, solat Jumaat yang terakhir, bagaimanakah nilai dan mutu solat kita sebenarnya? Dan dalam solat ini kita lihat suatu benda yang membezakan di antara Islam dan iman dan kekafiran, kekufuran adalah dengan solat. Dan kita lihat bahawasanya kita tak tahu bila kemuncak kita nak menunaikan solat, sampai bila kita nak menunggu solat khusyuk, nak cukup solat 5 waktu, berjemaah 5 waktu sehari semalam. Bila kita nak sampaikan sempurnanya solat 5 waktu itu secara berjemaah? Bila saatnya kita akan, sedangkan ia itu adalah kemuncak segala kebaikan yang ada. Sebab itu dalam surah Luqman Allah berfirman, Innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu hari kiamat. Allah tahu bila hari kiamat akan berlaku. Wa yunazzilul ghais, dan Allah mengetahui bila akan turun hujan, di mana, di tempat mana akan turun hujan. Dan kita dah pengalaman dengan banjir yang baru ini kan, kita tak tahu di mana Allah akan turunkan hujan. Tidak ada siapa yang tahu. Al-ilmu, ilmu itu adalah inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara satu daripada 5 ghaib ini, wa ya'lamu ma fil arham, dan Tuhan mengetahui apa yang ada dalam kandung rahim ibu itu yang mengandung itu. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Allah kata seseorang itu tidak mengetahui apa yang akan diusahakan esok. Esok, sekejap esok di mana akan datang. Sama ada sekejap lagi, malam ini, kita tahu apa yang kita akan tahu. Walaupun kita dah buat perancangan, sama ada baik atau jauh, dan tiada seorang pun. Wa ma tadri nafsun maza wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seseorang itu tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Di bumi mana, di waktu bila dia akan meninggal. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan meliputi segala pengetahuannya. Sebab itu dalam amalan ini kita tidak boleh bertangguh. Kita tidak boleh bertangguh. Jadi alhamdulillah kita berada di hari Jumaat yang mulia ini. InsyaAllah kita akan menunaikan solat Jumaat, dan kita berada dalam segala kelebihan pakej yang penuh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran-tawaran yang banyak. Dan kita datang awal ke surau untuk solat Jumaat dan berzikir dan beriktikaf dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang kepada kita. Sebab apa? Khairu yaumun tulat alaihi syamsu yaumul Jumaat. Sebaik-baik hari yang matahari keluar kebenar muncul itu ialah hari kiamat, hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumaat lah diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumaat juga lah dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumaat juga dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumu sa'a illa fi yaumil Jumaat, tidak berlaku hari kiamat mereka hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ini is not simple, bukan simple hari-hari biasa, hari yang penuh dengan keberkatan pengampunan. Sayyidul Ayyam, penghulu ketua pada siang hari. Dan kita kena ingat, di hari Jumaat ini kita dapat mengetahui bahawasanya hari-hari diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlukan banyak berselawat Nabi Muhammad berselawat. Berbanyakkanlah berselawat khususnya pada hari Jumaat. Sesungguhnya selawatmu itu akan dibentangkan kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan surah Kahfi. Dan di hari Jumaat juga ada waktu-waktu yang mustajab, yang kita semua memerlukan hajat, memerlukan doa, memerlukan sesuatu benda daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti mana kita mengetahui bahwasanya waktu paling mustajab adalah di antara 2 khutbah itu. Di antara 2 khutbah itu kebanyakannya ada yang terlepas, ada tertidur. Adalah waktu yang mustajab, yang perlu kita doa, itu wajib akan diterima atau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 2 khutbah yang pendek itu, saat mungkin dalam 2 minit tak sampai pun, waktu itulah kita mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir sekali, waktu yang paling mustajab ialah ba'dal asr, iaitu selepas daripada solat asar. Paling sebaiknya waktu asar itu kita solat berjemaah, dan selepas solat berjemaah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang singkat itu. Yaumul Jumaah isnata asyrata yaum, hari Jumaat itu adalah 12 jam saja. La yujidu fiha 'abdu muslim, tidak ada seseorang muslim itu yas'alu, dia memohon kepada Allah syai'an, sesuatu benda, illa atahu iyyahu, melainkan Allah akan memberi, makbulkan doanya. Maka faltamisuha akhiru sa'ah, maka rebutlah kamu peluang-peluang yang saat-saat terakhir, itu selepas ba'dal asr. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita tajuk solat ini kebanyakan kita dah mengetahui semuanya. Saya hanya nak refresh dan nak menaikkan semangat motivate kita tentang solat ini sebenarnya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita mengetahui bahawasanya tak lama lagi kita akan mula masuk bulan Rajab, atau bulan yang Nabi Muhammad menerima solat di tempat yang paling mulia di atas langit. Jadi awal ma farada, solat ini adalah amalan yang awal-awal difardukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah satu pesanan yang akhir yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi Muhammad menghapuskan nafas yang terakhir. As-salah, as-salah, salat, salat, itulah wasiat
yang diberi oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dan tidak ada, jarang ada hadis yang Nabi meminta kepada ibu bapa supaya mengajar anaknya solat. Muru auladakum bis solat. Suruhlah, ajarkanlah anak-anak kamu tentang solat. Jadi di antara suruhan-suruhan, tak ada yang kata suruh puasa ke zakat, tidak. Melainkan adalah untuk solat. As-salah wa ma malakat aymanukum. Solat dan Nabi Muhammad berpesan supaya kita menjaga solat dan apa yang di bawah tanggungannya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ada kekeliruan daripada sebahagian pada umat Islam kita. Dia tidak solat, tapi bila ditanya kenapa tidak solat, dia kata saya mencari rezeki yang halal untuk menyara anak bini saya, itu adalah satu ibadah baginya. Tapi dia meninggalkan solat, kan? Kenapa tak solat? Kenapa tak solat berjemaah? Saya susah nak keluar kereta negara garas, kan? Kenapa tak pergi solat? Saya tak selesa, tak ada berbagai-bagai salat. Sedangkan kalaulah solat itu boleh digugurkan, pasti solat itu digugurkan semasa perang. Dan masa dalam peperangan ada juga solat khauf, solat dalam peperangan. Bagaimana aturan solat peperangan? Kalaulah solat itu boleh di-excuse ataupun telah dilonggarkan, maka dah pasti dalam peperangan itu jihad fisabilillah, menentang orang kafir yang menjahat itu sepatutnya diberi kelonggaran. Tak payahlah solat, kita dah nak berjihad ini. Tapi tidak, solat adalah perkara yang sangat penting sekali, kan? Sebab itulah dalam hadis mengatakan solat ini silah maknanya connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak solat, dia lose disconnection with Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia disconnect dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa kita? Kalau kita disconnect dengan handphone macam ni, kita tak boleh sekejap dia tidak handphone. Tapi kalau disconnect dengan rahmat Allah, kan, terlalu besar, macam tu lah. Ya Allah, semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mendirikan solat sebenarnya. Dan kalaulah solat yang terakhir, bagaimana kita nak menterjemahkan atau membentangkan solat terakhir kita dengan Allah Subhanahu wa taala? As-salah itu silah. Dan kita lihat bahwasanya salawat, salat as-salawatul khams, salawat solat 5 waktu ni, dia Jumaat ila Jumaat dan hari Jumaat dengan hari Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, mukaffarat, semua tu satu hari dapat penghapusan dosa. Semua dosa-dosa kita delete, dihapuskan. Dan di antara Jumaat dengan Jumaat, minggu lepas dengan minggu ni, delete dia punya dosa. Dan Ramadan akan datang dengan Ramadan yang lepas, delete punya dosa-dosa kita. Wa ma bainahum idza ijtanabal kabair, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi maknanya kita sentiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat. Cuma kita tak boleh nak berbangga kata tidak ada siapa yang boleh kata saya dah cukup masa dah pencing, tak dapat kerja lain sebab saya dah boleh. Tapi kalau ibadat tak boleh. Saya dah lama dah pergi bahawa saya dah hafiz. Tidak ada siapa yang boleh dilonggarkan ataupun dikecualikan daripada menunaikan solat. Hatta para sahabat, para nabi semua, apatah lagi kita yang sedikit ini. Dan kita lihat bahawasanya bagaimana pentingnya, kan? Ada satu hadis, awwalu ma yuhasibu, saya tak beritahu maksud hadis, teks hadis ataupun perawi hadis masa yang singkat ini. Sesungguhnya awwalu ma yuhasibul abdu yaumul qiyamah as-salah. Amalan yang dihisab ataupun dikira di hari akhirat nanti adalah salat. Fa in salat qad aflaha. Sekiranya salat itu baik, wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira, hadis kan. Maksudnya kalau kita lihat kat dunia ni, kalau kita di soal siasat itu paling takut sekali. Integrate di soal siasat, apatah lagi dia audit, kan? Apa lagi dia audit, tengok, kan? Dia auditkan solat saya, macam mana dia boleh auditkan solat saya? Dan setiap langkah solat saya tu have been recorded, direkodkan. Kan kita tak boleh lepas daripada 3 perkara. Satu lagi, anggota kita, wa yauma tukallimuna aydihim, hari-hari yang akan dibercakapkan. Allah akan memberi anggota-anggota kita ni supaya bercakap. Di mana kita nak lagi dah, nak lagi daripada
tuntutan-tuntutan itu. Dan raqib atid, mereka yang sentiasa menulis ini. Dan tempat sendiri yang kita duduk itu untuk menjadi saksi pada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat, sentiasa melihat perbuatan kita. Daripada 3-4 perkara ini, di mana kita akan lari daripada tuntutan-tuntutan yang ada itu, dan ada kesalahan itu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, daripada situ, maknanya solat ini adalah pencetus umud, sebab dia ada tiang yang maknanya seseorang itu yang melakukan satu amalan-amalan yang banyak, kan, membuat donation, membuat kerja amal, membuat sedekah sana sedekah sini, tapi dia menganggapkan sedekah itu adalah solat pahala besar yang boleh mengcover solat ini. Sebenarnya tidak, hanya dengan satu waktu sahaja seseorang itu tidak menunaikan solat asar, seolah-olah dia kehilangan segala-galanya. Itu satu solat asar saja. Kan? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan solat selagi mana kita masih ada kekuatan. Dan kita lihat dalam hukum fiqh pun, solat tidak ada excuse. Mereka orang haid dan nifas saja. Orang haid dan nifas saja. Kalau barang lelaki, tak ada kata tak boleh, kan? Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk dengan cara walaupun dia tidak ada wuduk, diikat macam mana, diikat, di penjara macam mana pun, solat tetap mesti dilakukan. Walaupun duduk di mana tempat, tak ada wuduk semacam pun, solat mesti dilakukan. Maka solat ini adalah munajat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, hubungan kita bercakap dengan Allah, seolah-olah, kan, tuntutan solat itu banyak sebenarnya. Kan, dia bermula daripada berjalan. Kita berjalan daripada rumah ke surau ini, yang datang lagi jauh, lagi banyak pahala. Setiap langkah itu yang datang itu mukaffarat, kan, menghapuskan dosa-dosanya dan diangkatkan darjatnya, dan sedia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi masih dia berada di sini, dan sehingga dia balik nanti pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah orang-orang yang sentiasa ulang alik setiap hari, kan. Kalau kita lihat macam kalau dalam masyarakat kita sekarang ini, sepatutnya waktu, kalau kita secara ringkas kita lihat bahwasanya sepatutnya hari Sabtu ada hari Ahad ramai jamaah di surau masjid sebab hari cuti. Kalau hari lain kata saya pindah ke office, tapi hari Sabtu dan Ahad ataupun hari cuti ini sepatutnya ramailah yang datang. Tapi oleh kesedaran untuk mendapatkan pahala banyak dan tuntutan ini, menjadikan semayang ini ikut rasa macam tak, hari ini tak ke mana, rasanya nak pergi surau lah. Macam tu tidak. Bukan. Kita harap kita boleh ubah solat ini, kita pergi dalam keadaan yang sebagai satu kegembiraan, satu keseronokan kita nak pergi. Kita tak boleh kata macam kalau kita bekerja dengan satu syarikat, kita kata minta maaf bos, hari ini saya tak pergi, esok saya pergilah. Pergi pula lambat. Lepas tu 2-3 hari dia akan bagi notis lah. Kenapa awak buat macam ni? Awak nak kerja dengan siapa? Begitu juga dengan solat. Hari ini tak solat lah, hari ini asar tak boleh lah, ada hal. Subuh bangun lewat sikit, tak lah. Lepas tu dah solat pula lewat-lewat. Jadi syaitan ni dia cuba untuk melengah-lengahkan kita solat, dan bila kita solat dalam keadaan lengah-lengah cepat tu, dia tak pasti tak akan khusyuk seperti mana solat di awal waktu. Ataupun tak sekhusyuk apa yang kita solat di surau atau di masjid. Dan kadang-kadang kita pun just nak lepas sajalah. Semayang. Macam tu saja. Jadi perkara-perkara macam tu, hari ke hari demi hari ke hari pun hari buat macam tu, besok buat macam tu, tak solat tak sempurna. Maka itulah kita lihat bahawasanya bagaimana awwalu ma yuhasibu yaumul qiyamah as-salat. Perkara yang pertama-tama dihisab ataupun dihitung. Kalau dihitung ni maknanya dikira satu persatu. Masya-Allah. Sebab itu kita minta doa, Allah madkhulna bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Wala sabiqul azab, dan tanpa mendahului azab. Wala sabiqul azab, kita tak nak doa tak. Wala masuk azab sekejap. Tak, wala sabiqul azab, dan tidak didahului dengan azab. Bila hisab, tidak hisab. Sebab tu sesuatu benda yang bila dihisab, bila dibuka, didedah macam tu, kalau pack itu, kalau didedah bukanya mesti ada sesuatu benda yang, tapi kita tak boleh, tak nak dicek sebagai suatu amalan itu, maka akan timbul kekurangan. Jadi sebab itu kita sentiasa
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita ni sentiasa solat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sentiasa menunaikan solat ini daripada awal-awal lagi dah. Kebanyakan ada orang yang solat belajar daripada awal lagi macam tu juga lah. Tidak ada something orang panggil refresh ataupun tahsin daripada solat. Sebab itu kita kena dalam solat ini kita kena memperbaiki dalam satu sama lain, ataupun kita melihat apa kekurangan yang ada pada kita dalam solat sebenarnya. Mungkin orang lain kita nak tegur seseorang untuk solat, tak boleh. Segan juga nak tegur orang, abang solat macam ni, tak boleh. Melainkan kita kena sendiri offer, boleh tak semak bacaan surat Fatihah saya? Ustaz, boleh tak dengar Fatihah saya ni, boleh tak? Ustaz tak, okey dah, ni kira standard, okey lulus. Kita macam tu dalam at-tahiyat kita, dalam rukuk kita. Sebab benda ni kita menggunakan hari-hari. Perkara yang kita melakukan hari-hari, kalau salah hari-hari, something teruk lah. Sebab kalau sekali-sekala buat tak apa, haji macam umrah, sebab benda tu setahun sekali atau semua hidup. Tapi yang ni every day, kan? Satu hari 5 kali Fatihah, satu hari 17 kali paling tidak untuk kita baca. Kalau benda tu salah, benda tu tidak diterima, maka something maknanya banyaklah kesalahan. Sebab benda tu menunjukkan hari, daily kita buat itu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita lihat bahawasanya dalam surah Isra Allah bercerita tentang wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yulqahu mansura. Dan tiap-tiap orang manusia kami kalungkan, kami letakkan kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya. Mana nasib dia tu dia dituliskan ni. Kalau kita sekarang ni senanglah scan kat sini terus ya, lahirnya. Dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepada kitabnya suratan amalan yang ada didapati terbuka untuk tatap-tapannya. Maknanya setiap orang akan ditulis, dibuat kertas kat depan ini, dan kat situ dah boleh nampak bagaimana apa yang dia bawa, apa yang dia kerjakan. Iqra, maka bila Allah letakkan di dada dia, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma hasiban. Lalu Allah bertanya, lalu Allah perintah kepada dia, bacalah kitab kamu ni, bacalah rekod kamu ni, suratan amalan kamu ni. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini yang menjadi penghitung terhadap diri kamu sendiri. Macam mana kita nak baca tulisan kita yang kita buat, kita baca yang kita buat. Ya Allah, kalau kita baca report orang, okeylah. Tapi ni report kita yang kita buat. Report yang kita buat ini, maka kita akan baca dan kita akan tuntun. Dan Allah akan tanya, betul tak? Betul tak kamu buat ni pada hari ini? Betul. Yauma yukallimun nas, hari yang semua anggota-anggota badan bercakap. Maka untuk menyelesaikan masalah apa-apa benda pun dengan solat saja. Sebab solat inilah yang membawa kita tanha anil fahsya'i wal munkar, yang boleh menjagakan kita daripada perkara kejahatan. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat ahli neraka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya bagaimana sebab punca kau masuk kat sini ni, macam mana kau masuk dalam kasta ni, api neraka ni. Ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk terjumus dalam neraka saqar ini? Qalu, ahli neraka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang menunaikan solat. That's why kita berada di sini. Sebab itulah neraka saqar itu neraka wailul lil musallin, neraka wilah bagi orang yang puasa. Macam mana? Lil musallin, orang yang salat, allazina hum fi salatihim sahun. Jadi orang yang sentiasa melengah dekat sini, maksudnya ialah orang yang sentiasa melengah-lengahkan dalam solat dia. Sekejap lagi take 5, sekejap lagi takbir ni sekejap kan, kita mainkan, macam sekejap lagi. Akhir-akhirnya
dia dapat waktu solat itu sikit-sikit saja nak habis, macam dia sembahyang macam tu. Itu wailun, itulah celaka, yang satu lubang neraka yang Allah memberi azab kepada orang yang solat tapi solat dia macam dia meninggalkan solat, melambatkan solat, ataupun buat campur solat dua waktu satu waktu, macam tu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis Nabi Muhammad bersabda, "Was-salatu nurun." Dan solat itu adalah cahaya sinar. Kan, bayangkan dalam kubur yang gelap itu, kita nak cahaya apa sebenarnya? Kita nak datang daripada apa? Cahaya baca Al-Quran, cahaya solat. Kan? Dalam satu hadis mengatakan, "Man hafaza 'alaiha," sesiapa yang menjagakan solat, kanat lahu nurun, kanat lahu nuran, bagi dia ada cahaya. Wa burhanan, dia ada bukti. Wa najatan, dan kejayaan yaumal qiyamah, di hari kiamat ada cahaya. Man lam yuhafiz, dan sesiapa yang tidak menjaga 'alaiha salat, lam takun lahu nuran, dan dia tidak ada cahaya, tidak ada cahaya, gelap gelita. Wala burhanan, dan tidak ada penyaksian. Wala najatan, dan tidak ada kejayaan. Dan ada satu hadis lagi, orang yang tidak sembahyang ini, dia akan dikumpulkan dalam satu kasta yang baru, yaitu bersama dengan Qarun, Haman, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Mereka ni merangkumi orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang tidak menunaikan solat ini, maka mereka akan dimasukkan dalam grup dia ini. Wassalam nuran, dan solat itu cahaya macam mana? Tamna'ul ma'asi. Bila ada solat ini, cahaya ini, keimanan ini akan menegah daripada melakukan maksiat, kan? Teringin nama baik. Wa ta'anil mahsyai wal munkar, dan membawa kepada kejayaan dan sebagainya. Dan katanya sebab-sebab ialah kemuliaan yang ada. Solat itu ialah, solat ini kita tahu bahasanya, ada sikit saya silap tadi. Dan sesiapa yang solat yang dikira solat tadi, maka bila solat itu tak cukup dari segi fardu, maka Allah kata, lihatlah pada hamba-Ku, adakah solat-solat tatawwu', solat-solat nawafil, solat-solat sunat, solat sunat qabliyah, solat ba'diyah, solat witir, dan solat-solat yang ini boleh cover, boleh menolong, membantu dia. Dan begitu juga sebenarnya, kalau orang tu banyak menunaikan solat sunat-sunat macam ni, dia solat fardu dia takkan tinggal. Takkan tinggal dia, macam sunat pun dia tak tinggal, fardu mestilah dia insya-Allah akan mantap. Macam itulah nur, cahaya. Dan kita lihat bahawasanya untuk seseorang itu selepas dihisab dan dihitung, maka dia akan diberi satu cahaya. Cahaya, dengan cahaya inilah dia akan melintasi titian sirat. Kan ada yang diberi dengan cahaya yang besar, ada sekali ada yang beri cahaya dengan sebesar ibu jari saja. Kejap jatuh, kejap naik, kejap jatuh, naik. Itu maknanya cahaya itu adalah mewakili amalan dia yang untuk melengkapi titian sirat ini. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, solat ini adalah membawa keadaan seorang itu ini tenang, huda, dan solat ini adalah wasta'inu bisri wasta'inu bisabri wassalat, dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar wassalat. Sabar sahaja tak cukup, kena solat. Kan ada masalah apa? Solat. Kan kita ada solat hajat, solat. 2 hari raya, solat. Apa panggil? Semua banyakkan solat, gerhana, semuanya dimulakan dengan as-solat. As-solat, as-solat. Maka solatlah yang sangat penting sekali. Sebab itu Rasulullah SAW kita memberi kabar gembira kepada orang-orang yang basyiril masya'in. Berilah kabar gembira mereka yang sentiasa keluar rumah, berjalan fi zulm, pada waktu pagi, waktu subuh, waktu malam, masa binur tami yaumil qiyamah. Mereka ini akan dapat cahaya di hari kiamat nanti. Bagi mereka yang sentiasa keluar dalam waktu malam yang gelap itu, maka Allah ganjari dengan cahaya untuk dia mendapat pada hari kiamat nanti, dengan cahaya yang sempurna untuk mereka melalui titian siratul mustaqim. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ayulah amal habbu." Apakah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? As-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Jadi solat pada waktunya, untuk mendapatkan solat pada waktunya lah kena datang ke surau lah. Tak ada surau ni lewat. Tak ada. Surau tak lewat.
Bilal, imam semua ni fokus on time semua. Dan semua yang kedua ialah ayu. Satu apa lagi perkara? Birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Dan kita jangan jadi seperti orang asqal as-salat. Orang-orang yang munafik ni dia lambat, lihat susah nak datang solat, dan kalau dia solat pun dalam keadaan yang lihat malas, tidak bermain, tak refresh, macam datang dia tak solok, tak ceria, tak gembira dalam solat. Sepatutnya kita ceria dalam keadaan gembira. Sebab itu kita mendatangkan Allah, rumah Allah ini, hati kita salah satu daripada orang yang dapat naungan daripada Allah di hari kiamat nanti, iaitu hari yang tidak ada naungan, panas di hari pada masa nanti. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hati seorang lelaki ini, seseorang ini sentiasa berada di masjid. Selepas solat Jumaat nanti dia fikir macam mana nak solat asar. Selepas solat asar dia macam fikir macam mana nak solat maghrib. Selepas maghrib macam mana nak solat isyak, dan selepas isyak dia fikir macam mana nak set jam ke, macam mana nak untuk solat subuh. Hati dia sentiasa teringat dengan Allah. Walaupun dia balik rumah, tapi hati dia tetap sentiasa berada di masjid untuk menunaikan solat waktu seterusnya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk akhirnya, marilah kita sama-sama memperkemaskan ibadat kita. Terutamanya kita perkemaskan wuduk kita, kan? Nabi Muhammad SAW akan menunggu kita di kolam haud untuk kita meminum air itu. Tapi untuk dapat minum itu kita ada kena kesan wuduk. Cahaya-cahaya wuduk itu akan mensinari Nabi Muhammad, akan mengenali kita. Sebab itu kita kena ambil wuduk dengan betul, dengan cara yang betul, dan mempelajari silap-biluk hukum fiqh dan sebagainya, supaya kita tidak tercicir ataupun tak sah dan sebagainya. Dan sesiapa yang mengambil wuduk dengan betul, maka bila dia basuh tangan, seolah-olah dosa-dosa yang dilakukan dengan tangan itu keluar, sehingga kan dari celah-celah kuku dia keluar. Siapa yang basuh muka, daripada apa yang ditengok oleh muka, tangan, hidung dan telinga, apa yang didengar, apa mata dia, akan menggugur. Apa yang dia tahap, mudmadah ni, apa dia punya berkorong ni, seolah-olah apa-apa dosa-dosa daripada perkataan yang mulut itu keluar macam tu jugalah. Itulah sehingga sampai di wuduk sekalipun dah diampunkan oleh Allah. Berjalan pun diampunkan. Apatah lagi sekejap lagi kita dengar azan, dia jawab azan, dia ikut apa yang dia muazzin cakap, dan akhirnya dia berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan Allah berdoa, Allah merabbah tamah wajibat alaihi syafaat, dan diwajibkan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, hari Jumaat adalah hari yang mulia, hari yang penuh dengan keberkatan, dan hari yang penuh dengan kelebihan. Maka marilah kita bertuah kepada Allah, bertuah kerana hari ini kita dapat bersama dalam hari Jumaat yang mulia ini. Maka ambillah kesempatan untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu mustajab, di waktu-waktu yang paling mustajab ini. Kita semua ada dosa. Saya ada banyak dosa, banyak hajat. Maka di saat inilah, peluang inilah kita menajahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa kawan-kawan kami, dosa jiran-jiran kami. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala musibah yang ada ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak saudara mara kami daripada kalangan orang-orang yang sentiasa menunaikan solat, ya Allah. Terimalah solat kami dengan sempurna, ya Allah. Terimalah solat kami dengan sempurna, ya Allah. Terimalah solat kami dengan sempurna, ya Allah. Jadikanlah kerana kami orang-orang yang sentiasa menghidupkan surau-surau, menghidupkan solat jemaah, sentiasa bersolat berjemaah bersama para jemaah di sini, ya Allah, dan sentiasa menuntut ilmu. Sebab bila kita menuntut ilmu ni adalah kita termasuk dari kalangan orang yang menuntut ilmu, jihad fi sabilillah. Dan bila kita mati dalam keadaan ulang alik surau dalam menuntut ilmu ni, maka kita dikonsider sebagai jihad fi sabilillah, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan, perkenankanlah doa-doa kami, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada segala bala bahaya, ya Allah, terutama COVID-19 ni, ya Allah, daripada kami dan diri dan kami semua, ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Terimakanlah segala amal kami. Rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dzunubana amma tu'azib ila rabbika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.